Assalamualaikum. Kumpulan kami yang dianggotai oleh saya, Nusyahira, Nur Alina dan Siti Aisyah. Kumpulan kami akan membentangkan satu RPH di bawah standard pembelajaran 12.4.4 iaitu menerangkan sumbangan Malaysia dalam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Tajuk ini merupakan salah satu tajuk yang terkandung dalam sejarah tahun 6. Untuk set induksi, kami menggunakan kaedah Sokratik di mana ini merupakan satu kaedah penyoalan di mana guru akan menyediakan beberapa soalan kepada murid supaya melalui soalan-soalan yang ditanya, murid akan dapat berfikir, menyusun dan menyedari pengalaman yang telah mereka peroleh dan kemudian akan menjawab soalan-soalan yang diberikan oleh guru sebelum mereka membuat kesimpulan kecil berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki. Untuk set induksi, aktiviti utama adalah menilai satu klip video bagi mengetahui tentang sumbangan Malaysia dalam PBB. Ismail Abdul Latif berumur 62 tahun dan sekarang ini adalah pesara tentera lah. Saya terlibat dengan misi pengaman PBB ini pada tahun 1993. Misi Sebelum video tersebut dipertontonkan, guru akan memberikan arahan kepada murid supaya murid akan dapat menilai video tersebut dengan lebih mendalam. Guru akan menyuruh murid untuk mencatatkan beberapa perkara berdasarkan tontonan mereka terhadap video tersebut. Perkara yang pertama, murid perlu mencatat apakah peristiwa yang berlaku dalam video tersebut. Yang kedua, murid perlu mengenal pasti sumbangan dan penglibatan Regimen Askar Melayu Diraja yang berdasarkan video yang mereka telah pertontonkan. Dan yang ketiga, murid juga perlu mencatat iktibar yang mereka peroleh daripada tontonan video tersebut. Video tersebut berdurasi selama 1 minit, lebih kurang 1 minit dan video tersebut adalah berdasarkan Black Hawk Down di mana penglibatan Regimen Askar Melayu Diraja dalam misi pengamaman PBB di Somalia. Rasional kami memilih video tersebut adalah video tersebut adalah berbentuk penceritaan di mana ianya berpotensi untuk meningkatkan minat dan menarik perhatian murid untuk mengetahui dengan lebih lanjut pembelajaran yang akan mereka pelajari pada hari tersebut. Berdasarkan video tersebut juga, ianya merupakan satu kisah benar yang diceritakan sendiri oleh orang sumber yang terlibat dalam misi pengawaman PBB tersebut dan ianya dapat memberi gambaran tentang kisah sebenar yang orang sumber lalui kepada murid. Secara tidak langsung, murid sendiri akan mampu untuk meletakkan diri mereka dalam peristiwa tersebut. Setelah murid dipertontonkan video tersebut, guru akan bertanyakan kepada murid tentang beberapa soalan. Soalan yang pertama, guru akan bertanyakan kepada murid apakah peristiwa yang mereka lihat daripada video tersebut. Akan ada segelintir ataupun sebahagian daripada murid akan menjawab bahawa mereka melihat peperangan dan mereka melihat askar Melayu terlibat dalam perang yang berlaku di Somalia. Daripada jawapan murid tersebut, guru memperbetulkan jawapan tersebut dengan memberitahu perkara yang sebenar ataupun memberitahu jawapan yang sebenar di mana Regimen Askar Melayu Diraja telah menyertai misi pengamaman PBB di Somalia untuk mempertahankan dan memberikan keamanan sebagai negara tengah untuk memberikan keamanan kepada negara-negara sekitar. Yang kedua, soalan guru yang kedua ialah siapakah yang terlibat dalam video dan peristiwa tersebut. Akan ada segelintir ataupun sebahagian murid yang menjawab bahawa yang terlibat dalam video tersebut merupakan askar Malaysia. Guru perlu memperbetulkan persepsi murid di mana
Askar yang dimaksudkan dalam video tersebut adalah Regimen Askar Melayu Diraja yang berperanan sebagai orang tengah dalam misi pengamaman PBB di Somalia. Soalan ketiga yang akan guru berikan adalah, apakah kesudahan cerita yang dipaparkan dalam video tersebut? Bermaksud murid perlu menilai dan memberikan fokus daripada awal video sehinggalah pengakhiran video untuk menjawab soalan tersebut. Dan murid akan menjawab bahawa banyak berlaku kematian dan banyak askar Melayu yang terkorban semasa peristiwa tersebut. Dan guru perlu memberi jawapan bahawa Malaysia telah kehilangan seorang bira negara yang terkorban. Antaranya ialah Korporal Azlan Awang dan ramai lagi yang tercedera dalam video yang tercedera dalam misi pengamaman PBB tersebut. Daripada keseluruhan video tersebut, murid perlu memberikan satu iktibar yang mereka peroleh melalui tontonan video tersebut. Murid akan menjawab, Askar Melayu ataupun askar Malaysia merupakan askar yang berani berkorban untuk mempertahankan negara. Dan mungkin ada juga sesetengah murid yang menjawab bahawa peperangan hanya akan memberikan kemusnahan dan menyebabkan kehilangan banyak nyawa. Daripada jawapan yang murid berikan, guru perlu memperbetulkan kembali persepsi murid di mana berdasarkan video tersebut, iktibar yang dapat diperoleh adalah betapa besarnya pengorbanan askar Melayu yang menjaga keamanan dan kesejahteraan bukan semata-mata dalam negara tetapi juga adalah untuk menjaga keamanan di dunia. Dan penglibatan Malaysia dalam membantu mewujudkan keamanan telah memberikan implikasi yang positif kepada negara kita, seperti memberikan pengalaman kepada negara kita untuk mengendalikan dan meningkatkan kecekapan anggota tentera Malaysia. Berdasarkan beberapa soalan guru yang ditanyakan kepada murid, secara tidak langsung dapat membantu murid untuk berfikir dan membantu murid untuk menilai apakah sumbangan-sumbangan yang telah pihak Malaysia berikan dalam mewujudkan keamanan dan kesejahteraan di peringkat dunia. Daripada video tersebut juga secara tidak langsung dapat membantu murid untuk meningkatkan semangat dan menimbulkan sifat inquiry dalam diri mereka untuk mempelajari dengan lebih lanjut berkenaan dengan topik yang akan diajar pada hari tersebut. Dalam set induksi juga, kami telah menerapkan nilai KPS, EKNS, KBAT dan EMK, di mana nilai KPS dapat dilihat semasa murid membuat interpretasi terhadap video yang mereka tonton. Daripada video tersebut, murid dapat membuat tafsiran tentang peristiwa penting yang berlaku melibatkan peranan Malaysia dalam mewujudkan penglibatan Malaysia sebagai misi pengamaman PBB di Somalia. Kibat pula dapat dilihat di mana murid menilai sumbangan Regimen Askar Melayu Diraja ketika menyertai misi tersebut. Daripada video tersebut, murid dapat melihat sejauh mana aktifnya Malaysia dalam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu dan dalam menjaga keamanan dunia. Nilai EMK pula kami terapkan adalah nilai keusahawanan, di mana murid memerhati dan menganalisis secara kritis dan kreatif video yang telah mereka pertontonkan. Strategi yang kami gunakan adalah strategi berpusatkan murid dan bahan, di mana murid akan menggunakan bahan video yang dipertontonkan kepada mereka untuk mereka membina pengetahuan mereka dan mencungkil kembali pengetahuan sedia ada mereka tentang peristiwa tersebut.
Mungkin ada sesetengah murid yang mengetahui tentang kewujudan Regimen Askar Melayu Diraja dan mungkin juga ada yang mengetahui tentang peranan Malaysia dalam PBB. Daripada video ataupun set induksi tersebut, murid dapat mengingat kembali ataupun guru dapat menilai sejauh mana pengetahuan murid dan pengetahuan sedia ada murid mengenai tajuk tersebut. Kami juga menerapkan kaedah TNK di mana menggunakan video tersebut sebagai set induksi sebelum murid mempelajari dengan lebih lanjut mengenai sumbangan Malaysia dalam PBB. BBM yang kami gunakan pula terdiri daripada laptop, speaker, LCD dan tayangan video yang akan kami tayangkan kepada murid. Berdasarkan keseluruhan set induksi tersebut, dapat dilihat bahawa murid akan secara tidak langsung akan menimbulkan perasaan inquiry dan perasaan ingin belajar tentang tajuk tersebut dengan lebih mendalam bagi mengetahui sumbangan dan peranan aktif Malaysia di peringkat dunia, terutama dalam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pengajar namaku yang seterusnya, saya Nur Arinda Binti Muhammad akan meneruskan tentang bagaimana pelaksanaan aktiviti 1 yang akan dijalankan dalam tajuk yang dipilih. Okey, bagi aktiviti 1, masa yang diperuntukkan adalah sekitar 13 minit di mana isi pembelajaran yang akan diterangkan kepada murid-murid adalah menerangkan penglibatan dan sumbangan Malaysia dalam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Okey, sebelum guru meneruskan aktiviti 1 ini, guru pertama sekali perlulah memberikan gambaran bagaimana aktiviti ini akan dilakukan sebelum agihan kumpulan dibuat. Okey, bagi aktiviti 1 ini, kaedah pengajaran sejarah yang dipilih adalah kaedah pembelajaran secara kooperatif di mana murid-murid akan dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil dan mereka perlu bekerjasama dan juga berkolaborasi bagi menyelesaikan soalan tugasan yang akan diberikan kepada setiap kumpulan. Okey, bagaimana aktiviti 1 ini akan dijalankan? Yang pertama, peraturan yang perlu dijelaskan oleh guru adalah di mana guru yang pertamanya akan menerangkan bagaimana gambaran yang akan dilakukan dalam aktiviti 1. Seterusnya, guru akan membahagikan murid kepada kumpulan-kumpulan kecil iaitu lebih kurang 4 kumpulan dan ketua bagi setiap wakil diminta untuk datang ke hadapan kelas untuk memutarkan roda impian. Roda impian ini merupakan salah satu cara untuk membangkitkan keterujaan murid apabila mereka memutar roda impian ini untuk memilih soalan tugasan. Jadi apabila guru menerapkan penggunaan roda impian ini, murid akan berasa teruja untuk meneruskan aktiviti 1 ini. Dan di mana di sini saya telah menerapkan kaedah pembelajaran secara permainan untuk meningkatkan minat murid dan juga menerapkan elemen fun learning dalam setiap kaedah pembelajaran sejarah. Okey, kemudian setelah itu, wakil murid akan dikehendaki untuk mengambil sampul kad berwarna iaitu yang telah disediakan, antaranya lah ini sampul kad berwarna merah, biru dan juga sampul kad berwarna kuning. Dan sampul kad berwarna ini akan ditentukan bagaimana putaran yang akan murid dapat ketika memutarkan roda impian tersebut. Dan dalam sampul surat ini sebenarnya terdapat maklumat dan juga bahan-bahan yang boleh digunakan oleh murid. Antaranya dalam ini ada bahan-bahan seperti kereta akhbar, jurnal dan juga gambar-gambar, di mana dalam sampul surat ini murid dikehendaki untuk meneroka maklumat daripada sumber sekunder iaitu setelah terapkan pengumuman KPS iaitu kemahiran pemikiran sejarah, iaitu murid perlu meneroka bukti dan berdasarkan kepada maklumat yang diperoleh, murid-murid diminta untuk menghasilkan tugasan dalam bentuk smart brochure. Okey, tugasan ini perlu dilakukan bersama rakan-rakan di mana murid-murid akan dibahagikan secara kumpulan dan murid-murid perlu melaksanakan tugasan ini di mana mereka perlu memikirkan bagaimana untuk membahagikan tugasan secara adil. Dan contohnya, sekiranya murid mendapat
sampul surat berwarna biru seperti ini, dan di belakang ini telah tertera bagaimana untuk melaksanakan tugasan. Okey, seperti contoh di sini saya bacakan. Secara berkumpulan, anda diminta untuk menghasilkan satu smart brochure tentang pendirian Tegas Malaysia dalam menyelesaikan masalah keamanan di Palestin. Kemudian, bentangkan hasil tugasan anda di hadapan kelas. Dan di sini ada dicatatkan di mana gunakan idea dan kreativiti anda dalam menghasilkan smart brochure tersebut. Jadi di mana hasil tugasan murid itu perlu dipersembahkan dalam bentuk smart brochure, di mana smart brochure ini adalah merupakan salah satu elemen inovasi yang diterapkan dalam kaedah pengajaran sejarah. Kerana selalunya kita tahu perkara biasa yang sering dilakukan oleh guru adalah guru sering melaksanakan pembentangan dalam bentuk katalog yang menggunakan kertas sebab, dan perkara ini telah menjadi satu kebiasaan dan boleh menyebabkan murid berasa jemu. Jadi saya telah memikirkan bagaimanakah satu cara untuk kita bangkitkan minat murid dalam pembelajaran sejarah, dan oleh itu inovasi smart brochure ini dihasilkan. Jadi kemudian kita lihat apakah maklumat dan bahan yang terdapat dalam sampul surat yang dipilih oleh murid ini. Okey, contoh di sini ada terdapatnya template, di mana template ini, template smart brochure ini telah pun disediakan oleh guru terlebih awal, dan hanya guru menyediakan tentang tajuk ataupun soalan tugasan yang perlu diselesaikan oleh murid. Dan template ini adalah merupakan template kosong yang perlu murid gunakan kreativiti dan juga idea mereka bagaimana untuk mereka satu template smart brochure untuk mereka bentangkan hasil mereka di hadapan kelas. Kemudian selain itu, dalam ini juga terdapatnya disediakan keratan akhbar berkaitan dengan soalan tugasan. Kemudian soalan tugasan ini tentang bagaimana peranan Malaysia untuk menyelesaikan konflik keamanan di Palestin. Okey. Selain itu, dalam ini juga lihat ada pelbagai info ataupun bahan-bahan yang telah pun disediakan oleh guru, di mana apabila guru menyediakan bahan ini dapat menjimatkan masa, kerana kita tahu tempoh pengajaran sejarah hanya dilimitasikan sebanyak 30 minit sahaja. Jadi apabila guru sendiri menyediakan bahan-bahan ini dapat memudahkan murid dan juga menjimatkan masa pelaksanaan aktiviti satu. Sini kita lihat ada keratan jurnal, ada juga kepingan-kepingan gambar, dan juga bahan-bahan maklumat yang perlu murid teroka bagaimana untuk mereka selesaikan hasil tugasan dalam bentuk smart brochure. Jadi selain daripada murid disediakan tentang bahan-bahan maklumat di dalam sampul surat ini, murid juga dibekalkan dengan gam dan juga gunting. Jadi murid diberikan kebebasan bagaimana mereka hendak mengolah idea dan pendapat mereka berdasarkan perbincangan yang dilaksanakan secara berkumpulan, iaitu kaedah pembelajaran secara kolaboratif. Bagaimana mereka untuk menghuraikan perbincangan mereka itu dalam bentuk smart brochure. Jadi terserah kepada murid bagaimana mereka hendak menggunakan idea dan juga kreativiti mereka. Pada contoh, murid boleh menggunakan keratan-keratan akhbar dan juga ini seperti contoh menampalnya di dalam smart brochure. Jadi apakah justifikasi kami memilih pelaksanaan aktiviti ini? Sebenarnya pelaksanaan aktiviti ini adalah sistematik dan juga boleh dilaksanakan dalam kelas kerana jangka masa 13 minit adalah mencukupi bagi menghasilkan smart brochure dan juga bagi murid menghasilkan ataupun membentangkan tugasan mereka di hadapan kelas. Sebagai contoh, saya simulasikan bagaimana murid ingin menghasilkan satu smart brochure. Contoh maklumat-maklumat ini mereka analisis dan murid dikehendaki untuk menampalnya di dalam template smart brochure yang telah pun disediakan oleh guru. Jadi apabila guru sediakan bahan-bahan ini, dia memudahkan murid sebenarnya kerana murid hanya perlu
menampal, menganalisis dan juga meneroka bukti. Selain itu, murid juga diberikan kebebasan untuk membuat rujukan daripada sumber-sumber lain, contohnya seperti menggunakan sumber buku teks. Sebagai contoh, kita lihat bagaimana murid boleh menggunakan kreativiti mereka. Apabila menggunakan smart brochure ini, kita lihat apabila penggunaan ayat-ayat yang ringkas dan juga menarik dan berwarna-warni, ia dapat memberikan murid satu minat untuk belajar sejarah. Kemudian kita akan tengok bagaimana penghasilan smart brochure akan dijalankan oleh murid. Sebagai contoh, murid menggunakan maklumat-maklumat yang diperoleh daripada jurnal dan juga akhbar, dan mereka perlu menganalisis daripada sumber-sumber ini dan perlu meneroka bukti, dan daripada maklumat yang diperoleh itu, murid perlu menghasilkannya dalam bentuk smart brochure. Sebagai contoh, maklumat-maklumat seperti nota-nota ringkas yang disediakan oleh guru ini boleh digunakan oleh murid dalam penghasilan smart brochure. Jadi di sini, murid hanya perlu menggunakan gam dan juga gunting untuk menghasilkan smart brochure mengikut kreativiti masing-masing. Sebagai contoh, ini adalah hasil daripada kreativiti murid dalam menghasilkan smart brochure mereka. Kita lihat bagaimana penggunaan peta minda dan juga ayat-ayat yang ringkas dapat menarik perhatian murid. Murid juga menggunakan kepingan gambar yang diperoleh. Jadi inilah hasil hasil pada kreativiti murid dalam penghasilan smart brochure sebagai salah satu inovasi dalam pembelajaran sejarah. Okey, dan ini adalah hasil kerja murid dalam penghasilan smart brochure, iaitu pendirian tegas Malaysia dalam menyelesaikan masalah keamanan di Palestin. Okey, dalam penghasilan aktiviti satu ini, iaitu aktiviti menghasilkan smart brochure, di mana elemen kebat, iaitu kemahiran berfikir aras ini yang diterapkan kepada pelajar adalah murid mereka akan menganalisis sumbangan Malaysia dalam PBB melalui sumber seperti buku teks, kerangka jurnal dan juga akhbar yang telah disediakan oleh guru. Dan elemen kemahiran pemikiran sejarah juga diterapkan, di mana murid perlu meneroka bukti, iaitu bukti di mana seperti kerangka jurnal, akhbar dan juga gambar-gambar serta buku teks. Mereka perlu meneroka bukti, dan bukti-bukti yang diperoleh itu perlu mereka jelaskan dalam penghasilan smart brochure mereka melalui pemberitahuan di hadapan kelas. Dan elemen kewarganegaraan dan juga nilai sivik juga diterapkan, di mana perasaan kekitaan, iaitu murid akan dibentuk dengan perasaan sepunya dan kebersamaan, di mana apabila murid berupaya untuk menganalisis tentang sumbangan Malaysia dalam PBB, jadi murid akan merasa berbangga bagaimanakah pencapaian Malaysia di mata dunia. Dan strategi yang diterapkan dalam aktiviti ini adalah strategi berpusatkan murid dan juga bahan, di mana murid mereka akan bekerjasama secara aktif, mereka akan bergerak secara aktif untuk meneroka dan juga menghasilkan satu tugasan secara bekerjasama dalam satu bulan. Dan berpusatkan bahan, di mana murid dikehendaki untuk menghasilkan satu smart brochure. Seterusnya, melalui strategi berkolaborasi, murid akan berupaya untuk memimpin, di mana murid dalam kumpulan mereka dikehendaki untuk memilih satu wakil ataupun ketua, di mana ketua itu sendiri akan memimpin ahli kumpulan dan juga membahagikan kerja secara adil supaya setiap murid dapat bergerak ataupun aktif dalam setiap pembelajaran. Jadi di sini murid dapat diterapkan tentang kemahiran untuk memimpin dan juga kemahiran untuk berkomunikasi sesama murid dan juga sesama guru. Seterusnya, bagi elemen inovasi yang diterapkan adalah inovasi dalam penghasilan smart brochure, di mana saya telah terangkan sebentar tadi
Kebiasaan ini guru akan menggunakan kertas semak dalam menghasilkan pembentangan murid. Tapi kali ini kita muncul dengan satu pemahaman di mana guru menerapkan elemen inovasi, iaitu menghasilkan tugasan murid dalam bentuk smart brochure. Di mana smart brochure ini bukan sahaja dapat digunakan dalam pembelajaran dalam kelas, tapi smart brochure ini juga merupakan satu pamphlet yang sangat boleh dikatakan boleh dibawa ke mana-mana sahaja dan dapat dijadikan nota kepada murid. Dan jika kita lihat, kandungan di dalamnya juga dilihat menarik dan juga berwarna-warni, dan ini dapat menarik minat murid untuk mereka membaca nota yang disediakan, dan ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu bahan untuk murid mengulang kaji ketika peperiksaan. Itu sahaja bagi aktiviti 1. Kemudian kita akan teruskan kepada aktiviti 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, seperti yang kita sedia maklum, hari ini kami akan membentangkan rancangan pengajaran harian kami di bawah standard pembelajaran 12.4.4, iaitu menerangkan sumbangan Malaysia dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau PBB. Jadi, oleh yang demikian, saya, Siti Aisyah binti Nur Azam, akan membentangkan aktiviti yang kedua dalam rancangan pengajaran harian. Dan aktiviti yang kedua yang telah dirangka oleh kumpulan kami adalah aktiviti sumbangsaran mengenai penglibatan Malaysia dalam menyelesaikan konflik antarabangsa melalui sumbangsaran dan juga aktiviti gallery walk. Okey, baiklah, jika dilihat kepada rasional pengajaran ataupun rasional kenapa kami memilih kaedah ini, kaedah sumbangsaran juga kaedah gallery walk, yang pertamanya adalah kerana melalui sumbangsaran dan juga gallery walk ini, murid sendiri dapat berinteraksi sesama murid juga dapat berinteraksi sesama guru, dan murid juga boleh berinteraksi dengan bahan pengajaran yang disediakan oleh guru itu sendiri. Jadi, oleh yang demikian, hal ini akan menyebabkan pembelajaran yang dilakukan itu berbentuk fun learning ataupun yang dipanggil pembelajaran lebih bermakna, lebih menyeronokkan dan juga lebih dinamik untuk menarik perhatian murid dalam melibatkan diri untuk aktiviti ini. Jadi, aktiviti sumbangsaran dan juga gallery walk ini juga sebenarnya merupakan kesinambungan daripada aktiviti yang pertama, iaitu aktiviti yang pertama adalah pembelajaran secara kooperatif. Jadi yang kedua, murid masih lagi berada dalam kumpulan, tetapi kita pelbagikan sikit, iaitu melalui gallery walk, iaitu murid akan berinteraksi dengan lebih banyak bersama rakan-rakan mereka dan juga berinteraksi bersama dengan bahan. Itu antara rasionalnya. Peta yang telah disediakan oleh guru sebenarnya mampu merangsang kognitif ataupun pemikiran murid untuk lebih memahami mengenai sumbangan Malaysia di negara-negara yang mengalami konflik seperti Pakistan, Palestin, Somalia, Afrika dan Bosnia dan sebagainya. Oleh yang demikian, melalui peta yang besar yang disediakan mampu menarik lagi minat murid dalam untuk melibatkan diri dengan aktiviti yang telah disediakan. Seterusnya, guru juga telah menyediakan bahan bantu mengajar, iaitu kad-kad yang berwarna. Okey, anggapkan saja yang ini kad yang berwarna, dan guru akan memberi kad tersebut kepada setiap ketua dalam kumpulan tersebut untuk ditampalkan dalam peta yang telah disediakan. Oleh yang demikian, dia telah menjimatkan banyak masa kepada murid itu sendiri kerana bahan ini telah disediakan oleh guru. Dan yang ketiga, sebagai pengukuhan kepada aktiviti, guru juga menyediakan lembaran kerja kepada murid-murid. Jadi, yang pertamanya, kepada kaedah ini, bagaimana untuk dilaksanakan adalah guru itu sendiri akan mengetuai aktiviti yang kedua dengan cara memberi arahan kepada murid-murid. Okey, contoh ataupun demonstrasi yang akan diberikan oleh guru adalah seperti tersebut. Baiklah, murid-murid semua, cikgu ingin kamu semua duduk dalam kumpulan masing-masing. Baiklah, cikgu bahagikan kumpulan. Ini kumpulan pertama, meja di sebelah sini kumpulan pertama, di sini kumpulan yang kedua, kumpulan yang ketiga, kumpulan keempat dan juga kumpulan yang kelima. Okey, semua murid-murid, cikgu nak setiap ketua kumpulan dalam kumpulan masing-masing datang ke depan jumpa cikgu. Okey, itu merupakan aktiviti yang pertama yang diketuai oleh guru. Jadi guru yang akan mengetuai aktiviti tersebut. Jadi oleh yang demikian, apabila murid-murid datang berjumpa dengan cikgu di hadapan kelas, guru tersebut akan memberikan kad berwarna kepada setiap ketua
dalam kumpulan masing-masing dan dikehendaki untuk, dan setiap ketua dikehendaki untuk membuka kad berwarna tersebut apabila mereka telah sampai di meja mereka. Pada masa yang sama, guru juga memberikan kepada setiap ahli kumpulan peta yang besar, peta yang telah diterangkan sebentar tadi, peta yang besar tersebut untuk memudahkan pemahaman murid-murid. Jadi, melalui kad berwarna tersebut, apabila murid-murid telah sampai di tempat mereka, mereka akan buka dan mereka akan melihat setiap dalam kad tersebut adalah catatan mengenai pelibatan Malaysia dalam negara-negara yang berkonflik. Jadi, murid-murid dikehendaki untuk menampal kad berwarna tersebut dalam peta yang telah diberikan mengikut kreativiti kumpulan masing-masing. Dan contoh demonstrasi yang akan diberikan oleh guru adalah okey, baiklah murid-murid semua dah dapat apa yang cikgu bagi, kad berwarna tadi kamu semua dah dapat. Okey, boleh buka sekarang. Okey, apabila murid-murid telah buka, guru-guru juga akan bertanyakan kembali. Okey, awak semua dikehendaki untuk membaca dan juga menampal kad-kad tersebut di atas peta yang telah cikgu bagi. Tampallah ikut kreativiti masing-masing. Pada masa yang sama, guru berperanan untuk menjaga masa sebagai cara agar murid-murid tidak melebihi masa yang telah ditetapkan. Okey, oleh yang demikian, setelah murid-murid menampal kad berwarna mengenai sumbangan dan juga pelibatan Malaysia tersebut di atas peta yang telah disediakan, oleh yang demikian, guru akan meneruskan aktiviti dengan meminta 2 orang pelajar dalam setiap kumpulan untuk berada dalam kumpulan tersebut, manakala ahli yang lain akan bergerak ke kumpulan lain. Dan aktiviti ini dinamakan sebagai gallery walk, di mana murid-murid akan bergerak mengikut arah jam. Seperti kumpulan 1 akan bergerak kepada kumpulan 2, kumpulan 2 bergerak ke kumpulan 3, 3 ke 4, 4 ke 5 dan juga seterusnya. Dan aktiviti ini, murid yang kekal berada di kumpulan mereka perlu menerangkan kembali apa yang mereka tampal, kata kunci apa yang mereka dapat, dan melalui guru, dan melalui tersebut juga rakan-rakan yang datang ke kumpulan tersebut, contohnya kumpulan 5 yang datang ke kumpulan 1, mereka akan mengutarakan pendapat ataupun mengutarakan sumbangsaran mengenai pelibatan Malaysia dan juga sumbangan Malaysia dalam PBB itu sendiri. Dan pada masa yang sama, guru mengawal keadaan kelas dan guru juga mengawal masa yang telah ditetapkan, serta pada masa yang sama guru juga menjadi fasilitator ataupun pemudah cara dengan cara guru juga berinteraksi dengan murid. Guru tidak tetap di satu kumpulan, malah apabila guru berada di kumpulan pertama, guru akan bergerak juga ke kumpulan kedua, kumpulan ketiga, kumpulan keempat dan juga kumpulan yang kelima untuk mengetahui perkembangan dan juga cerita ataupun sumbangsaran yang dijalankan oleh pelajar-pelajarnya. Setelah semua ahli kumpulan yang lain selesai bergerak ke setiap kumpulan, maka ahli-ahli kumpulan tersebut dikehendaki untuk kembali ke kumpulan yang asal, dan ahli-ahli kumpulan itu akan menerangkan semula kepada ahli yang tinggal di dalam kumpulan itu mengenai apa yang mereka dapat daripada kumpulan-kumpulan yang lain. Dan hal ini menunjukkan bahawa murid tersebut banyak berinteraksi, memberi sumbangsaran, memberi pendapat dan juga memberi idea dalam kumpulan mereka sendiri. Serta hal ini juga masih dibantu oleh guru sebagai fasilitator. Dan akhir sekali, guru akan mengedarkan lembaran kerja kepada murid-murid sebagai aktiviti pengukuhan. Dan melalui aktiviti pengukuhan ini, guru sendiri dapat mengetahui sejauh mana pencapaian murid terhadap pembelajaran pada hari tersebut dan juga kefahaman murid itu sendiri. Aktiviti seperti ini, iaitu sumbangsaran dan juga gallery walk ini, sebenarnya merangsang pemikiran murid itu daripada segi kemahiran berfikir aras tinggi, iaitu membuat pertimbangan dan juga rasionalisasi, di mana murid sendiri boleh berfikir betapa besarnya jasa dan juga sumbangan Malaysia terhadap PBB. Murid juga boleh berfikir kenapa Malaysia melibatkan diri dalam pertubuhan PBB ini sendiri dan sebagainya. Dan hal ini melatih perkembangan kognitif murid itu sendiri. Dan melalui aktiviti seperti ini juga sebenarnya mampu merangsang murid-murid untuk memahami elemen kewarganegaraan dan nilai sivik itu sendiri, iaitu perasaan bangga dalam diri mengenai pengiktirafan negara luar terhadap negara Malaysia itu sendiri. Jika dilihat balik kepada konsep,
konsep sumbangsaran dan juga galeri walk ini sendiri, sebenarnya konsep ini lebih kepada konsep yang berpusatkan kepada murid, iaitu murid yang memainkan peranan dalam memberi sumbangsaran dan juga memberikan pendapat, idea dan sebagainya. Dan melalui kaedah ataupun konsep galeri walk dan juga sumbangsaran ini, sebenarnya dia membuatkan seseorang murid itu lagi aktif di dalam kelas kerana melibatkan diri murid itu sendiri dalam kelas. Dan jika dilihat kepada kekuatan melalui kaedah ini adalah banyaklah kekuatan dia, antaranya melibatkan komunikasi antara murid dan juga murid, antara murid dan juga guru, antara murid dan juga bahan, serta melibatkan kemahiran berfikir aras tinggi yang mampu merangsang pemikiran murid. Dan melalui aktiviti ini sebenarnya mampu menjana idea dan juga melatih pemikiran murid itu agar lebih berfikir dengan rasional dan juga berfikir dengan cemerlang lah orang kata. Okey, jadi antara kelemahan yang mungkin didapati melalui aktiviti ataupun kaedah yang dirancang ini adalah daripada segi masa yang terutamanya dan juga pengawalan kelas. Masa, mungkin murid apabila terlalu teruja dengan aktiviti yang ingin dilakukan, mereka mengambil masa yang sedikit lama ataupun tidak menepati masa yang telah ditetapkan oleh guru. Jadi di situ antara kelemahan yang didapati. Dan yang keduanya, mungkin melalui pengawalan kelas, apabila murid terpaksa bergerak daripada kumpulan 1 kepada kumpulan 2, kumpulan 2 kepada kumpulan 3, dan hal ini akan menyebabkan pengawalan kelas itu sedikit kelihatan tidak teratur ataupun akan menyebabkan berlakunya kebisingan sewaktu pertukaran kepada kumpulan-kumpulan yang lain. Jadi oleh yang demikian dapat dikatakan aktiviti yang kedua ini, iaitu aktiviti sumbangsaran dan juga aktiviti galeri walk yang dilakukan mampu untuk mencapai objektif pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang terakhir ialah bahagian penutup, di mana untuk aktiviti utama bahagian penutup, murid perlu membuat rumusan tentang isi pelajaran yang mereka telah pelajari pada hari tersebut. Aktiviti yang mereka perlu lakukan ialah murid akan dipilih secara rawa untuk merumuskan pelajaran pada hari tersebut. Murid juga perlu menunjukkan rasa bangga terhadap pengiktirafan negara luar kepada Malaysia, terutama peranan Malaysia sebagai pengamaman PBB di negara-negara yang terlibat. Kami memilih rumusan penutup kognitif di mana murid perlu mengingat kembali apa yang mereka telah pelajari sepanjang proses PDP dan mereka perlu membuat rumusan secara ringkas untuk dikongsikan bersama rakan-rakan mereka. IKNS yang kami terapkan pula dalam penutup adalah menunjukkan rasa bangga dengan sumbangan dan pencapaian Malaysia dalam PBB, di mana melalui penerapan IKNS tersebut dapat memupuk dan menyuntik semangat jati diri murid dan membentuk semangat kenegaraan dalam diri murid. Hal ini demikian kerana murid sendiri akan sedar betapa besarnya pengorbanan yang telah diberikan oleh regimen Askar Melayu Diraja untuk memastikan keamanan dan keharmonian dikecapi di dalam dan di luar negara. Strategi yang kami gunakan untuk bahagian penutup adalah strategi berpusatkan murid, di mana murid sendiri perlu menyusun dan meringkaskan maklumat yang mereka pelajari pada hari tersebut supaya murid sendiri dapat memahami dengan lebih baik tentang pelajaran pada hari tersebut, iaitu sumbangan Malaysia dalam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu dan dapat menimbulkan perasaan bangga terhadap pengiktirafan negara luar kepada negara Malaysia. Teknik yang kami gunakan pula adalah teknik komunikasi, di mana murid mampu mewujudkan komunikasi dua hala antara guru dan murid dan rakan-rakan mereka, di mana apabila murid menyatakan pandangan dan rumusan mereka pada hari tersebut, murid-murid lain dan guru dapat menilai pengetahuan dan tahap pemahaman yang dimiliki oleh murid tersebut.
Nilai murni yang diterapkan pula adalah nilai menghargai, di mana murid menghargai keamanan dan sumbangan Malaysia dalam penyertaan PBB.